Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar sekalian. Semoga kalian semua sehat sentiasa hendaknya. Hari ini kita akan sambung lagi subtopik seterusnya dalam bab 1 mikroorganisma. Hari ini kita akan belajar mengenai mikroorganisma berfaedah. Gua harap pelajar-pelajar sekalian sudah bersedia dan kamu juga boleh merujuk buku teks untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai topik ini. Ya. Oke, yang pertama, apakah kepentingan mikroorganisma dalam kehidupan seharian kita? Oke, dalam bidang perindustrian, industri membuat minuman. Jadi kamu pernah lihat minuman ini kan? Yakult, biasa keluar iklannya di TV. Oke, mikroorganisma Lactobacillus bulgarisus biasa digunakan sebagai ingredient ataupun bahan di dalam minuman ini kerana kemampuannya untuk memberi khasiat untuk badan manusia. Jadi dalam minuman kita letakkan mikroorganisma yang berkhasiat lah. Oke, kemudian yang kedua, dalam industri pembuatan barangan kulit. Oke, barangan kulit ini kebanyakannya berasal daripada haiwan kan. Oke, jadi kita gunakan bakteria untuk menghilangkan kotoran ataupun saki-baki yang ada pada kulit itu. Kita guna bakteria untuk proses merendam, mencabut bulu dan menghilangkan lemak pada kulit-kulit tersebut. Contoh di sini yang kamu nampak, kasut kulit, jaket kulit semua tu kan. Oke, bakteria yang kita gunakan ialah Bifidobacteria sp dan juga Lactobacillus subtilis. Oke, susah disebut. Oke, kemudian dalam industri pembuatan makanan. Oke, yang ini cikgu percaya kamu biasa nampak. Yeast adalah sejenis kulat yang digunakan secara meluas untuk proses pembuatan roti. Kalau tiada yeast, roti itu tak boleh kembang. Tak jadi roti lah, dia kan dia jadi tepung saja kan. Oke, kemudian yang seterusnya dalam bidang pertanian pula. Bidang pertanian pula, dari segi pencernaan haiwan, mikroorganisma boleh membantu haiwan ternakan untuk mencernakan rumput yang dimakan, khususnya haiwan seperti kambing dan juga lembu lah ya. Bakteria yang digunakan ialah Bifidobacteria sp. Dia boleh membantu haiwan-haiwan ternakan mencernakan makanan dengan lebih cepat supaya dia lagi gemuk, lagi sihat walafiat macam tu ya. Oke, kemudian bakteria penitritan. Mungkin kamu sudah pernah belajar mengenai kitar nitrogen. Oke, kitar nitrogen ini fungsinya untuk menyuburkan tanah. Salah satu fungsinya ialah untuk menyuburkan tanah untuk bidang pertanian ya. Mikroorganisme yang terlibat di sini ialah Nitrobacter sp dan juga Nitrosomonas sp. Kita panggil dia bakteria yang terlibat dalam kitar nitrogen lah. Oke, kemudian kita pergi kepada bidang perubatan. Ya, dalam bidang perubatan, mikroorganisma digunakan untuk menghasilkan hormon. Semasa tingkatan 4 kamu sudah belajar mengenai hormon kan? Oke. Contoh hormon di sini yang cikgu gunakan ialah hormon insulin. Hormon insulin ini seperti yang kamu sudah pelajari, fungsinya untuk mengawal aras glukosa dalam darah. Apabila seseorang mengidap diabetes, dia mengalami kekurangan hormon insulin. Jadi kita suntik hormon insulin yang dibuat dalam makmal ke dalam badan sakit. Dan mikroorganisma yang terlibat dalam penghasilan hormon ini ialah DNA recombinant E. coli. Susah aja sebut lagi namanya nih ya. Oke, so take note. Oke, kemudian untuk penghasilan antibiotik. Pun kamu sudah pernah belajar pada tingkatan 4 mengenai antibiotik. Oke, contohnya di sini penicillin. Antibiotik ini berasal daripada bakteria ya. Oke, contohnya penicillin lah. Bakteria yang digunakan untuk menghasilkan penicillin ialah Penicillium chrysinogenum. Pun susah disebut namanya. Oke, antibiotik ya. Ada banyak lagi, cuma ini kita ambil satu contoh lah. Ada banyak lagi jenis antibiotik. Oke, dan fungsi mikroorganisma yang terakhir yang kita akan bincangkan ialah untuk penghasilan vaksin. Oke, mungkin ada yang belum tahu, vaksin ini kita kena ambil untuk mencegah sesuatu penyakit daripada menyerang badan kita. Kita tidak ambil vaksin untuk mengubati, tapi untuk mencegah. Oke, antara contoh vaksin yang kamu pernah ambil ketika adalah sewaktu kamu bayi dahulu, sewaktu kita kecil, sewaktu kamu di bangku sekolah kan. Itu adalah contoh-contoh vaksin. Dan satu contoh vaksin yang sedang terkenal sekarang ini ialah vaksin untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Ada banyak jenis vaksin lah dalam dunia ini dan kebanyakannya dihasilkan daripada mikroorganisma. Contohnya yang macam saya sertakan di sinilah rotavirus,
Salmonella sp ataupun polio virus. Masing-masing ada fungsi tersendiri untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, ya. Oke, itu berkaitan kegunaan mikroorganisme dalam bidang perubatan. Oke, seterusnya kita akan membincangkan mengenai potensi kegunaan mikroorganisme dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Oke, kamu boleh rujuk buku teks untuk bacaan yang lebih lagi. Jadi kita akan fokus kepada dua objek di sini, dua benda di sini. Yang pertama sekali ialah larutan pembersih ekoenzim dan yang kedua ialah serum bakteria Lactobacillus sp. Oke, kita tengok yang pertama dulu. Apakah itu ekoenzim? Ya, ekoenzim ialah hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa-sisa sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan juga buah-buahan daripada kegunaan seharian kita. Ya, kita olah dia menggunakan proses penapaian untuk menghasilkan bahan ekoenzim. Ya, oke, senang ceritalah. Kita ambil sisa-sisa tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan, ya, kita tapaikan dia, kita campur dia dengan brown sugar, gula, kita campur dengan air. Lepas tu akan terhasilnya satu bahan yang dinamakan ekoenzim yang banyak fungsinya untuk kehidupan seharian kita. Oke, yang seterusnya, bagaimanakah kita menghasilkan larutan pembersih ekoenzim? Oke, benda ni kamu boleh buat di rumah. Cikgu pun pernah buat di rumah pada satu ketika dahulu untuk menghasilkan benda ni, sebab dia berasal daripada bahan-bahan buangan. Sisa-sisa makanan kita, sisa-sisa buah-buahan, kulit buah-buahan kan, ataupun sisa sayur-sayur semua tu kita campurkan dia dengan gula perang ataupun apa-apa jenis gula lah. Kita campurkan saja dia, ya. 3:1. Okey, 3 ni sisa organik, kemudian 1 tu adalah gula. Kemudian kita campurkan dia dengan 10 nisbah air. Kita campurkan dia macam tu. Lepas tu kita biarkan selama 3 bulan, bos. Okey, kita biarkan selama 3 bulan untuk membolehkan proses penapaian itu berlaku. Okey, botol tu pula kita kena tutup dengan ketat lah, supaya tidak terdedah dengan persekitaran. Tutup dengan ketat, biarkan selama 3 bulan dan kita akan dapat larutan pembersih ekoenzim. Oke, kita lihat contohnya dalam video ini. Apakah kegunaan larutan pembersih ekoenzim? Banyak kegunaannya sebenarnya, tapi yang utama adalah sebagai larutan untuk pencuci. Apa yang dia boleh cuci? Banyaklah. Baju, pinggan, lantai, makanan, perabot, hampir ke semua benda dia boleh cuci lah. Mungkin cuci mata je dia tak boleh, ya. Kemudian kegunaannya yang kedua ialah sebagai baja. Dan banyak lagi lah kegunaan lain. Kalau kamu buat research ataupun kamu Google, banyaklah kamu jumpa. Oke, jadi ini untuk kita pikirkan bersama. Oke, setiap hari kita menggunakan bahan pencuci kimia untuk membersihkan pinggan, untuk membersihkan rumah, untuk membersihkan badan. Adakah dia boleh dibandingkan dengan larutan pembersih ekoenzim? Yang mana lebih bagus? Yang mana lebih mesra alam? Dan yang mana lebih jimat kos? Ini cikgu mau kamu baca sendiri di buku teks muka surat 30. Di sana dia bagi perbandingan antara larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia yang kita gunakan setiap hari itu. Kita guna ini. Ya, jadi kamu baca sendiri ya. Dan buat nota, jangan malas, bos. Oke, bahan yang kedua dan terakhir untuk hari ini dipanggil serum bakteria Lactobacillus sp. Nama pun susah. Kenapa nak bagi nama senang sikit kan? Ini adalah satu bahan yang berasal daripada bakteria, ya, dan kita gunakan secara meluas untuk merawat sisa air, sisa kumbahan dan juga enak cemar dalam sistem saliran. Senang kira bahasa kampungnya kita guna dia untuk merawat sisa najis kamu lah, kan? Nah, itu maksudnya sisa kumbahan kita gunakan ini, ya, dan ianya berasal daripada bakteria Lactobacillus sp. Selain untuk membersihkan sisa kumbahan dan juga enak cemar,
ianya juga mempunyai banyak fungsi lain. Seperti yang tertulis di buku teks ni lah. Cikgu ambil dalam buku teks ni. Yang pertama, ianya boleh digunakan sebagai penyingkir bau busuk. Kalau ada bau-bau busuk kan, kita guna ini untuk singkirkan bau busuk. Kemudian kita boleh guna dia untuk membantu pencernaan haiwan ternakan. Macam kita cerita tadi kan, kita guna dia untuk membantu haiwan mencernakan makanan supaya dia lagi senang makan, dah sembelit mungkin lah kan. Oke, kemudian kita boleh guna dia untuk membuat kompos. Kompos itu apa? Baja. Ya, kita boleh guna serum bakteria ini untuk membuat baja. Kemudian, ianya juga boleh digunakan untuk memajukan industri perikanan. Kemudian, fungsi yang seterusnya, kita boleh guna dia untuk menghasilkan enzim. Dan yang terakhir, ianya itulah merawat sisa kumbahan. Ini adalah kegunaan serum bakteria Lactobacillus sp yang mana lebih jimat kos, lebih mesra alam berbanding dengan bahan-bahan kimia lain di luar sana. Oke, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap penerangan cikgu yang sedikit dan agak laju ini kamu boleh faham. Jadi cikgu harap kamu baca lagi dalam buku teks ataupun Google di mana-mana dan kemudian buat nota sendiri kerana itu adalah usaha kamu. Semakin kamu berusaha, semakin banyaklah kamu dapat. Jika ada masalah, jangan risau, boleh tanya cikgu bila-bila. Oke, selepas ini jangan lupa jawab soalan kuisis yang cikgu paste di grup. So, itu saja untuk hari ini. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.